Hari ni saya bawa pada you all satu lagi hadiah. Semua nak tak ni? Ni, pokok apa ni cepat? Semua dah tahu. Okay? Alright. Depannya macam ni. Saya baru ambil lebih kurang tak sampai setengah jam daripada kat tepi rumah tu. Ni simple je. Ni namanya pokok ataupun daun ataupun batang apa? Moringa atau daun kelor. Daun ni, daun yang hijau-hijau ni nampak simple macam ni. Kalau you dapat sebatang aja macam ni dah cukup untuk di use sendiri, untuk sehari pun dah cukup ni. Okey. Jadi bagi mereka yang belum tanam, saya galakkan tanam. Paling senang pokok di dunia untuk tanam ialah pokok moringa, pokok kelor. Okey, saya suka sangat pokok ni sebab saya tanam dia hidup sampai sekarang tak mati-mati. Mula daripada satu batang dia hidup, saya potong, saya tanam lagi sekali, jadi 2 pokok sekarang. Dan pokok ni insyaAllah kalau ada tanah boleh tanam lagi 4-5 cucuk lagi. Bahayanya kalau tak jaga, dia naik tinggi tau tak. Dalam dia naik tinggi, lepas tu boleh cabang-cabang, lepas tu dia boleh jadi macam hutan nanti kalau you tak jaga. Tapi insyaAllah zaman-zaman dulu pokok dia tinggi-tinggi kan, batang dia tu dia punya apa tu panggil buah kan, buah munggai tu kan, dia bergantung-gantung panjang-panjang macam tu, cantik kan. Baiklah, orang Sabah, Salmah pun dah dengar, Kota Belud pun dah dengar. Berarti saya tak payah pakai mikrofon ni lagi. Tapi saya suka mikrofon ni juga sebab kalau tak jerit pun dia dengar juga. Ni sekarang saya kena kuat sikit suara saya, boleh? Okey, insyaAllah. Salam Jumaat anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru boleh mukadimah. Daun kelor ada 20 manfaat yang paling utama. Sebelum kita mula, saya jangan dan anda pun jangan lupa kepada Ummul Kitab Al-Fatihah untuk diri kita, untuk family kita, untuk orang yang bekerja bertungkus lumus, pada rakyat Malaysia yang sudi jaga diri. Sila kita bagi Al-Fatihah. Baik, terima kasih banyak. 20 manfaat utama. Kalau pun lebih, saya cuba fokus pada 20. Nombor 1, orang diabetes. This is one of the best. Okay. Cara-cara nak guna ramai daripada anda dah tahu. Ambil daun ni lebih kurang 2 atau 1 genggam, masukkan dalam air panas, buat teh pun boleh. Okey, lepas tu you tapis dia, jadikan teh teh moringa, buat sendiri. Tak payah beli-beli ya, mahal-mahal moringa ni, you harus tanam sendiri. Okey, kalau ada nak beli pun tak payah mahal-mahal, jaga baik-baik. Okey, kecuali kalau yang dibuat dengan melalui ekstrak ataupun dibuat dengan campuran lain tu memang mahal sikit lah. Itu adil lah. Tapi kalau takat cuma you nak moringa dengan daun macam ni, pinjam rumah sebelah dulu kalau you belum ada tanah. Okey, superfood, very good Awin. Nombor 1, diabetes, very good. Nombor 2, inflammation. Orang yang senang dapat sakit bengkak kaki, ada kudis-kudis dan sebagainya, ulcer, ada masalah doktor kata ada arthritis, maksudnya penyakit seperti gout dan sebagainya. Sebab tu saya minat sangat dengan ni, sebab orang yang kena gout, dia tahu sangat apa saja yang boleh membantu, dia akan beli ataupun dia akan makan, dia akan minum. Sama juga sayur-sayur ni kan, you boleh masuk dalam gulai you, dalam sayur you boleh tabur atas you punya, kalau dah siap you punya smoothie kan, you nak bagi lebih bermakna, you masuk dalam you punya blend tu, masukkan daun kelor ni, sesedap rasa. Okey, nombor 3, kolesterol down. Okey, very good. Dalam kolesterol punya cerita ni saya tambah lagi keuntungan untuk orang yang ada blood pressure. Apa lagi nak, blood pressure pun boleh bantu. Saya nak tolong satu Malaysia dulu, supaya you semua tanam pokok moringa. Boleh kan? Tak susah. Saya dah kata orang macam saya boleh tanam, you boleh tanam. Nombor 4, hormon orang perempuan yang tak balance tu, yang harga dia pun menstabilkan. Nombor 5, orang yang banyak sangat anak, kalau nak kontrol, tak mau sangat orang panggil makan pil-pil perancang semua ni, orang-orang kampung, orang-orang di Afrika ni kan asalnya ada makanan-makanan orang miskin, di India, di Afrika, pendalaman Filipin, semua tu dah famous
tanam, bahkan di Filipina ni dipanggil magic tree ataupun miracle tree. Jangan main, pokok-pokok yang dipanggil iktiraf sebagai macam dia orang tu dianggap sebagai mukjizat lah, Tuhan bagi rezeki. Orang-orang yang tak cukup makan di Sahara Desert di Afrika semua ditanam moringa, bayangkan. So dia penyelamat. So hormon birth control untuk jaga supaya tak begitu kerap beranak, okey. Dan seterusnya, nombor 6, anti-aging. Siapa saja dengar anti-aging, semalam saya cerita tentang halia pun bagus. Kalau you campur halia, lepas tu you campur dengan moringa pula, lagi cun. Apa dia? Dia menjaga kulit. Ni terkenal dengan penjagaan kulit, dan juga yang baiknya tambah lagi anti-obesity. Dia sambilan you jaga kulit, you juga boleh menguruskan badan. Banyakkan moringa dalam hidup you seharian. Nombor 7, dia memprotect you punya brain. Ada pengawalan dan pengurusan otak kita sebab dia ada apa yang dinamakan tryptophan. Tryptophan ni adalah satu daripada hormon-hormon seperti dopamin, serotonin semua tu untuk menjadikan kita punya mood tu naik balik. Kan? You tengoklah yang saya bagi herba-herba cantik-cantik semacam halia semalam, hari ni moringa, semua dia ada kaitan untuk jaga depression, supaya tak murung, supaya tidak terlalu letih. Inilah dia. Zaman-zaman sekarang ni kan ramai orang tak tahu pun nak makan. Kalau nak makan pun mahal, ambil je daun-daun moringa ni. Okay? Seterusnya, nombor 8, untuk kekuatan tulang. Nanti saya cerita apa ada dalam moringa ni, sehinggakan tulang pun boleh jadi cun lah, maksudnya boleh kuat, mengurangkan masalah osteoporosis. Nombor 8 tadi bone kita, tulang. Tetapi nombor 9, ramai orang tahu moringa ni. Kenapa orang gila sangat zaman-zaman Covid ni? Kenapa? Sebab dia menjaga kesihatan paru-paru. Dia bagus untuk orang asma, dia bagus untuk orang yang ada bronkitis, faham tak? Yang batuk-batuk semua tu, yang ni dia. Saya tak kata dia ubat, saya kata dia sebagai suplemen. Faham tu? Okey, sambung cepat. Nombor 10 ialah untuk digestion, pencernaan. Ya, semua superfood yang saya bagi daripada semalam hari ini, semua ada kaitan dengan pemakanan bakteria juga, dan digestionnya, sebab dia pun banyak fiber dan sebagainya, cukup bagus. Okey, apa lagi? Bagusnya untuk gastrik, untuk orang yang ada colitis, masalah kolon dan sebagainya tu. Datanglah pula ke bawah sikit, bahagian buah pinggang pula. Nombor 11 adalah untuk kesihatan buah pinggang. Dahsyat kan? Dulu saya kata fiber up tu bagus kan? Itu satu. Yang ni pun boleh bantu juga. Tetapi yang ni, kalau nak bagi buah pinggang tu cantik, you kena minum banyak sikit teh dia setiap hari. Okey, sebab dia melawaskan kencing dan juga boleh membantu orang yang ada batu karang, yang belum keras, belum kematu lagi lah, maksudnya belum tersangkut mana-mana, masih lagi peringkat baru permulaan, dia bantu untuk batu karang. Ada orang kata sampai kalau kaki tu bengkak-bengkak, kalau peringkat awalan masalah buah pinggang ataupun ni lah masalah bengkak-bengkak kaki ni, dia boleh cuba membantu juga. Tapi yang lebih popular merunggai ni adalah untuk orang yang demam ataupun orang yang ada bakteria, infection lah maksud saya, sama ada bakteria ataupun fungus ataupun virus. Okey, sebab tu kan zaman kita berkurung ni memang penting you main dengan moringa. Tambah lagi nombor 13, orang yang kena kanser. Ni antara jawapan tambahan untuk you tak tahu apa nak makan, semua doktor suruh makan sayur, buah-buahan. Yang ni antara yang terbaik. Okey, amalkan ni setiap waktu yang you dapat peluang lah kan. Okey, pagi, petang, malam pun tak apa ni. Okey, nampak dia cepat layu, lepas 1 jam dia dah mula layu. Jaga baik. Okey, tapi kalau kering, you keringkan terus biar dia macam teh tu, boleh kita ambil sikit-sikit, masukkan dalam tumbler ataupun simpanan, you ambil sikit-sikit, secemput buat macam buat teh. Terus kanser saya dah cerita tadi kan. Okey, nombor 14 untuk penjagaan liver pun. Siapa boleh jaga liver? Dahsyat lah kan? Liver ni factory yang terbesar dalam badan kita. Semua proses pemakanan, bahan-bahan toksik ke, bahan elok ke, semua nak diproseskan mesti melalui liver dahulu. So liver very good, dijaga elok. Okay, so kita ada jawapan melalui moringa juga. Nombor 15, osteoporosis. Orang perempuan
selalu takut tak cukup kalsium kan. Dalam ni sekejap lagi saya cerita berapa kali kalsium berbanding dengan susu dalam moringa. Sebab tu orang panggil magic ya. Tuhan ni dia bagi kepada manusia-manusia asal usulnya 4000 tahun dahulu pada tempat-tempat yang memang tak ada makanan, memang orang sengsara, dipertemukan dengan kalau orang Israel dulu yang saya cerita tu apa dia, Arabic gum kan, apa tu, Acacia Senegal yang saya buat tu kan. Sekarang yang ni pula apa tu ceritanya untuk orang-orang yang kampung-kampung biasa-biasa, padahal terbaik mungkin tak boleh dapat dibandingkan kat kedai-kedai farmasi biasa. Faham tu? Nombor 16 ialah orang yang lenguh-lenguh badan, sakit-sakit badan, maklum saja, lama tak berjalan, lama berkurung, ataupun orang yang rajin bekerja terpaksa bertungkus lumus, dia juga harus ambil tonik daripada moringa ni. Okey, nombor 17 untuk orang yang rheumatik. Rheumatik ni maksudnya sakit rheumatism tu tak? Sakit joint-joint ni, tulang-tulang, rasa kebas-kebas, ataupun rasa yang penting sekali dia bisa. Perkataannya bisa-bisa tulang, bisa-bisa joint, rheumatic ya. Dia lebih kepada joint lah kan. Termasuk tadi saya cerita apa, ada osteoarthritis, ataupun orang yang ada gout pun saya dah cerita tadi. Baik, kita sambung. Nombor 18 ialah orang sakit jantung. Okey, perlu amalkan benda ni selalu. Tetapi kalau you ambil pencair darah, you kena discuss dengan doktor dulu. Jangan ambil lebih daripada 2-3 gelas atau 2-3 cawan teh daun kelor ni kan. Sebab apa, nanti kalau terlalu cair darah you juga makan pencair darah you untuk jaga jantung you, senang berlaku perdarahan pula nanti. So itu satu je. Lain pada tu, orang biasa-biasa untuk menjaga peredaran darah, moringa. Ni simple as this. Okey. Nak habis dah. Nombor 19, kesihatan mata. Ni, okey. Kalau kita biasa pakai power kecil-kecil macam saya untuk baca je, no problem. Tapi kalau sikit-sikit dah nak rabun mata, baru umur 40 dah spek bertukar 4-5 kali, yang tu cuba check vitamin A you tak cukup. Dalam ni one of the best vitamin A. Nanti saya cerita berapa kali lawan carrot. Dia punya dahsyatnya. Dan ujung-ujungnya, walaupun ada banyak, saya nak cuma habis kat sini dulu. Dia mengurangkan dan membantu masalah anemia. Tahu anemia tak? Masalah kurang darah lah kan. So please jaga baik orang yang selalu haidnya terlalu berat, dan juga tak ada cara, dan lupa nak makan iron pill dan sebagainya. Iron pill pun tak boleh makan banyak-banyak. Sebab apa? Nanti you akan senang sembelit kan. Bahkan yang ni bagus juga untuk orang sembelit pun. Dan banyaklah rawatan-rawatan orang kampung tu, dia percaya ambil ni untuk masalah diarrhea pun ambil ni, masalah constipation pun ambil ni, orang sampai ada epilepsi pun dia ambil ni. Tapi saya cadangkan masalah-masalah yang kronik tu you kena jumpa doktor. Jangan terlalu cuma main dengan daun kelor je kan. Sebab daun kelor ni orang kata kalau orang menyusu baby, kalau susu baby susu tak cukup, ambil ni minum ni elok, makan daun kelor ni pun boleh meningkatkan keluaran susu you. Okey, tapi yang penting sekali orang beranak dan orang menyusu, jangan ambil lebih-lebih benda ni. Paling 1-2 kali cukup sehari. Sebab apa? Ada masalah kalau terlalu lebih, dia boleh juga, apa pun yang baik, kalau terlalu banyak sangat, terlalu banyak tu maksudnya you sampai nak hijau mata you minum, makan benda-benda macam ni, boleh merosakkan juga buah pinggang, liver pun terlalu berat dia nak proses, you know. Ada setengah orang nanti sampai jadi jaundice pula. Bahaya kalau terlalu banyak sangat makan. Okey. Cuma yang bagusnya sayur-sayur macam ni, daun-daun kelor macam ni, nak dapat dia punya kesan sampingan yang teruk, perlu ambil sampai orang kata beratus-ratus gram lah satu hari. Sebab apa? 100 gram saja kalau you ambil satu hari, 1 gram pun banyak ni untuk kelor. Kalau you jadikan serbuk, 1 gram tu lebih kurang ni satu mangkuk yang saya pegang macam ni, 100 gram. Okey, sebab dia ringan. Okey, 100 gram ada 46 jenis antioksidan dalam daun kelor ni. Antioksidan ni untuk yang ni lah, untuk bunuh kanser, untuk lawan inflammation, untuk menjadikan imuniti kuat, 46 antioksidan. Dan dalam 100 gram ni ada lebih kurang, kalau nak bandingkan dengan you punya potasium, kalau 100 gram pisang
dia ada 15 kali ganda potasium dibanding dengan pisang. Kalau pisang you kata tinggi dengan potasium, dia ni 15 kali ganda lebih kuat. Kalau sama weight to weight lah, sama timbangannya, faham tak? Vitamin A yang untuk mata tu kenapa dia bagus sangat? Sebab dia ada sampai 10 kali ganda carrot. Kalau carrot 100 gram, yang ni kilo 100 gram kalah carrot 10 kali ganda dia punya kuatnya vitamin A. Lepas tu bayam, kalau you ambil 100 gram bayam, yang ni 100 gram 25 kali kuat ada iron. Iron tu apa? Zat besi. Jadi yang ni kalau you tak cukup apa tu darah, hemoglobin you very low, I ingat yang ni lah jawapan je kan. Baru kita nak tahu zaman-zaman moden ni. Baik, lagi vitamin C ada tak? Ada, dalam ni pun ada vitamin C, tapi dia tidak top macam saya cerita apa, limau dan apa tu buah apa tu amla, ataupun buah kiwi, ataupun buah pink guava. Walau bagaimanapun dia kalau 100 gram, kalau banding dengan 100 gram ataupun sebiji apple, sebiji orange, dia ada half vitamin C dalam kilo ni, ada setengah dibandingkan dengan vitamin C dalam limau-limau semua tu. Tapi ada vitamin C. Protein, yang ni yang seronok saya nak cerita kat you. Kalau you bukan you tak suka, dia yang didietkan tak makan daging, tak makan benda yang berkaki bermata, bukan sebab agama tau, sebab kesihatan. Selalu orang marah saya, doktor, you ni pandai-pandai je cakap Tuhan tu benarkan ternakan, ayam, itik, makan kambing semua, you pula pandai-pandai. No, saya dah cerita disebabkan masalah pencemaran makanan, termasuk hormon, antibiotik, injection, growth hormone dan sebagainya. Sebab tu manusia jadi banyak sakit. Makanan tu dah masuk melalui pemakanan binatang tu. Jadi kita makan binatang tu sampai ke telur dia pun jadi masalah. So kita kalau tak makan benda tu, kita nak sihatkan badan. Orang kanser selalu saya tak bagikan makan kan. So apa nak ganti dia? Protein datang daripada mana? Daripada sayur-sayuran. Dan among the top 9 kali ganda. Kalau nak banding dengan protein dalam yogurt ke apa-apa, dia orang kata banyak protein yogurt tu kan. Dia 9 kali ganda. So yogurt kan ada susu kan. Kali 9 kali ganda lebih kuat. Oh dahsyat. Tuhan bagi rezeki kalsium dalam ni. Saya suka tunjuk balik gambar-gambar ni sebab dia dah layu ni. Cuba tengok, dah jadi tadi macam ni, sekarang dah jadi macam mana, dah layu. Okey. Saya nak cerita kat you, dalam ni, daun-daun ni semua ni, dia ada 17 kali ganda kalsium kalau dibanding dengan susu. Kalau ni satu gelas kalsium, susu, ni satu gelas apa tu moringa, yang ni ada 17 kali ganda dia punya kekuatan kalsium dia. Jadi orang perempuan kalau takut osteoporosis, tak payah aniline, malin semua, you beli yang, bukan beli, you pergi tanam sendiri. Saya nak you tanam sendiri. Okey. Dan last kali, siapa tahu dalam ni ada, kalau nak banding dengan bayam saya kata bagus kan. Antara terbaik bayam lah kan dari segi sayuran. Yang ni, kalau betul cerita ni, saya akan makan sekarang juga. Ini you boleh makan gigit sekarang tau. 25 kali ganda iron dalam bayam. Iron, zat besi. Ni dia. Okey. Kalau banding dengan kalau burger, fast food semua tu dah lah satu dia junk food, tapi penuhnya daging tu ada iron dan sebagainya, tak payah. Steak semua, kalau you tak ada cheat day you, hari biasa, you ambil ni cukup. Sebab iron dia, zat besinya begitu tinggi sekali. 25 kali iron berbanding dengan bayam. Saya dah ingatkan bayam tu dah cukup tinggi dah. Rupanya ni dia sayur yang lebih nampak je macam, yelah kan, nampak macam sedih je dia kan, betul tak? Tapi dia the best. Okey. Kalau vitamin E pula 12 kali ganda dia lebih kuat daripada almond. Almond dah lah mahal kan. Jadi tuan-tuan sekalian, cukup dulu saya bagi banyak sangat ni, nanti you tak boleh telan pula. terlalu tergesa-gesa nak cari. Walau bagaimanapun, saya ingin menggalakkan anda bertanam pokok kelor. Bukan apa, sebab nombor satu, dia tak perlu you belanja banyak. Nombor dua, dia senang hidup. Dan dia hidup, selagi you hidup, dia pun hidup lah, lama dia hidup dah. Dan bila you control dia, lagi banyak you potong dia, lagi banyak you prune dia, lagi banyak dia punya daun keluar nanti. Tuhan bagi ni amat dahsyat.
kita rasa bersyukur sangatlah dengan hari Jumaat ni kita bertafakur. Dan pagi tadi tengok matahari pun macam mendung je kan, tapi kita nampak juga. Tapi hari ni kita dapat ilmu apa tu dipanggil ilmu apa tu daun moringa. Cukup dulu. Macam mana nak cari macam mana ya? Saya nak hantar batang dia suruh you tanam, tak tahu postman nak hantar tak batang kelor ni. You tanya je, satu kampung mesti ada. You jangan rasa pelik tau, daun kelor ni senang tanam dan senang cari. Orang pun tak kedekut daun kelor ni. Pasal apa? Batang dia tu dia potong, memang dia kena potong pun. Jadi dia ambil daun, dia bagi batang kat you balik cucuk je. Tahulah cucuk ke mana, belah bawah tu cucuk lah, jangan cucuk kat pucuk je pula. Pokok ni tanam apa? Macam mana tadi? Vitamin E 12 kali ganda daripada almond. Ya, betul kan? Saya bila nak tulis tadi, saya baca lagi, saya cek lagi betul ke fakta-fakta ni ataupun dia goreng aja, auta aja, nanti orang dengar. Ni pakar-pakar pendengar ni bukan semuanya calon-calon orang kan. You sebagian besar ni saintis tu tak? Orang ni mesti pertanian Malaysia dan sebagainya. Tanam dalam pasu boleh, tetapi dia tak boleh besar. Selalunya dia suka tanah. Pasal apa? Dia nak kalau pasu kena pasu besar lah sikit. Boleh, tak ada salah. Okey. You buat macam mana pun dia hidup. Itu yang paling penting. Saya baru cucuk depan office saya, tempat yang orang tak mau bercucuk tanah. Depan office ada tanah kecil je depan tu. Itu pun naik juga. Macam mana tu? Kuala Terengganu panggil daun munggai. Saya orang utara pun panggil daun munggai. You all Kelantan panggil daun gapo? You cerita kat situ. Orang Sabah Sarawak panggil nama apa? Orang Indonesia, orang Itali, orang Norway, ada kawan kita seorang kat Washington semalam, dia panggil apa daun ni? Tak ada pun. Tempat-tempat yang sejuk, dia tak suka. Okay? Dia suka tempat yang panas, macam tropika ni, cantik. Afrika, Malaysia, ni lah tempat-tempat equatorial ni kan, dia suka. Boleh makan hari-hari? Boleh. Benda yang seperti yang saya cerita so far, saya pun, tapi kita tak makan hari-hari pun. Ni pembantu saya suruh buat hari-hari, dia tak buat pun hari-hari, dia lupa. Kalau saya suruh macam hari ni, baru dia pergi. Daripada macam ni, saya cuma tarik ni kan, you leraikan ni, lerai lebih kurang 3 kali lerai, you tarik tu, you rendam tak sampai 5 minit, bagi nampak kuning-kuning sikit. Rasa dia pun cuma rasa sayur lah. Saya ingat saya boleh lah. Kalau you tak boleh, you masuk honey sikit, boleh tak? Okay, baik. Serbuk daun moringa dari brand tak usah sebut hari ni. Okay, you jangan sebut sekarang sebab saya tak nak. Sebab apa? Benda yang tak payah brand ni, maksudnya yang tak payah you beli mahal-mahal, jangan. Saya kalau nak buat pun yang tak boleh kita tanam secara mudah dan kita tak boleh dapat secara senang, yang tu saya akan buat untuk diri saya dulu. Contohkan saya buat saya buat apa saya kata baru ni, yang Arabic gum tu yang saya pilih sendiri tu. Kenapa saya buat sendiri? Sebab nombor 1, tak boleh dapat, dia tanam kat Sudan. Nombor 2, dia ada banyak grade, jadi you kena tahu mana nak pilih. Kalau tidak nanti orang asyik jual je. So tolong brand you pilih sendiri. Yang penting kalau boleh you pergi kutip sendiri. Ni saya kata ambil macam ni je. Ni free ni. Kalau you datang rumah saya, tapi tak boleh lah sekarang, saya bagi free je ni. Okay, alright. Jangan pula datang sekarang, memang tak dibenarkan lah kan. Okey, letak dalam telur dadah. Okey, telur hari cheat day je. Okey, Perth sejuk, tapi boleh tanam juga. Kalau boleh tanam berarti dia ada waktu-waktu matahari. Dia asalkan ada matahari, dia naik. Nanti bila sejuk mungkin dia tukar warna sikit, tapi asalkan dia ada matahari 5-6 bulan, setahun, dia boleh hidup. Okey, banyak siapa tu Umi? Bagi kat kawan sebelah rumah tu. Saya pun ambil daripada pesakit saya je. Dia bawa daripada mana? Daripada Terengganu, tak salah saya. Kan? Saya ingatkan susah nak hidup, tanam je. Okey. Ada sesiapa yang boleh post? Nanti kita sama-sama dalam grup tu, you tanya-tanyalah. Tak susah. Kita 200-300 ribu orang ni, kalau semua tanam, kita boleh supply satu Malaysia. Kita buat sebagai amal je. Boleh tak? Mari kita buat kempen tanam moringa. Kalau saya tak boleh sebut, menteri nanti marah pula. Okey, maksudnya tak payah fikir benda-benda yang senang-senang macam ni. Okey, Vancouver sejuk. Cubalah tanam, mana tahu boleh hidup.
Okay. Kalau boleh hidup, you orang pertama yang menghidupkan moringa di Canada. Wow. Saya ingat susah sikit sebab Canada kalau musim sejuk, ya Allah, berkaki-kaki salji dia. Okey, makan kapsul boleh. Kalau you dah tak ada pokok macam mana kan. Nanti bulan depan saya nak campur dengan 1-2 lagi bahan yang susah dapat. Baru saya bagi kat you. Boleh tak? Kalau takat marunggai je you boleh dapat kat kedai-kedai jamu pun banyak kan. Tak payah nak pening-pening kepala. Ramai orang sekarang dah tahu khasiat dia. Bila orang tahu, bercambahlah kat pasaran nanti kan. Tapi yang penting, siapa yang ada batang dia, share dengan kawan you. Okay? Lama-kelamaan dia sampai satu Malaysia ni. Okay? Moringa power asli. Boleh? Yes. Why not? Yes. Okay? Makan macam ulang boleh, makan macam ulang pun boleh, campur dalam sayur pun boleh. Dia multi purpose. Nak buat gulai pun boleh, nak buat serbuk pun boleh, nak buat teh pun boleh. Bahkan kalau siapa pandai, dia orang boleh ambil biji-biji tu, dia perah jadi minyak pun. Okey, biji-biji tu nanti kalau biji buah dia tu you boleh keringkan, you boleh buat macam kuaci. You kupas dia, you gigit-gigitkan. Okey, boleh. Tapi lain daripada daun, jangan makan banyak-banyak. Saya ulang lagi sekali, lain daripada daun jangan makan banyak-banyak. Ada dia punya limit dia. Okey, daun yang buat kerabu, yes, boleh buat kerabu pun boleh. Boleh post ke Sabah. Okey, siapa yang dekat kat Sabah pun ada. Jangan nak post daripada sini, tapi orang Sabah post kat orang Sabah je. Okey, kita jangan terlalu nak nak cari tempat-tempat yang orang jual mahal-mahal. Moringa shouldn't be expensive. Okey, buat kelo, buat kari boleh, pastilah. You combine dengan daun karupule pula tu, post ke Batu Pahat. Siapa nak tolong post kat Batu Pahat, tolong. Okey, kita seronok ni bila kita boleh tolong orang. Banyak pokok di Kunak Maryland. Kunak di mana ni? Sabah ya? Mesti ada di Sabah. Betul Khatijah? Betul. Okey, kita tutup cerita dengan selamat salam Jumaat, dan kita bagi love lagi sekali kepada semua. Hari ini kita belajar sesuatu yang boleh kita kongsi dengan seramai mungkin, dan saya tak takut nak cerita tentang moringa ni sebab saya daripada kecil lagi dah atuk saya suka buat tu, dalca lah dengan daun dia. Tak apa pandai pakai, dia dulu banyak pakai buah dia tu. Okey, so tak kira lah, jangan you belajar pakai akar cukup, sebab walaupun dalam buku ada tulis akar boleh pakai, tapi saya dah dapat tahu orang yang salah pakai akar dia beracun, sampai boleh rosak you punya liver, buah pinggang semua kan, ginjal you. Berhati-hati, so don't touch akar. Tak perlu pun fikir, daun dia lebih banyak. Okey, paling-paling yang you nak pakai sangat pun batang-batang ni kalau termasuk dalam makanan you pun tak ada masalah. Okey, bunga dia pun boleh lagi. Okey, yang lain jangan kacau lah. Cukup. Salam Jumaat hari ni. Masih kita berkesempatan untuk baca Quran lagi sikit sebelum hari Jumaat, sebelum kita sembahyang Zuhur, of course. Puan pengusaha moringa, okey, tolong bagi harga yang paling murah, boleh tak? Okey, nombor 1. Sebab apa? Moringa ni harus ditanam secara berleluasa. Boleh? Salam Jumaat juga pada anda sekalian. Nak buat jus boleh, cuma kalau you banyak sangat nanti dia kelat, you kena masuk pisang. Boleh? Masuk kurma. Boleh? Yes. Apa lagi? Rumah orang India semua patut ada. Yes. Kalau you pergi Filipin, luar daripada bandar besar, semua dia dipanggil macam national tree, pokok kebangsaan dia orang, sampai macam tu. Di negara luar, bila dia pergi ke Hawaii, dia duduk kat Amerika, tempat-tempat yang ada matahari kan, kalau dia dah jadi bekerja kat sana pun, kalau di rumah-rumah dia orang tu, mesti dia cucuk. Jadi orang bila lalu depan rumah, kalau nampak pokok moringa, ni orang Filipin, dia orang kata. Sampai macam tu sekali. Tak lama lagi, kita cucuk moringa, ni orang Malaysia. Okay, bye. Jumpa lagi. Dah bagi love semua? Dah share belum? Hari ni kena share betul-betul sebab cerita ni cerita untuk kebaikan seluruh masyarakat. Ya, dan para doktor, para nurse yang kerja kuat tu pun, kalau siapa yang ada moringa, tolong hantar kat dia orang. Boleh tak? Tak kira lah dalam bentuk daun ke atau yang dah kering ke, boleh, ataupun powder dia, sila hantar. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Besok kita cerita pasal satu lagi herba yang
yang cantik juga. Saya nak cari yang the best top 5, 10 ni dulu, lepas tu baru kita cerita benda lain pula. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi esok pagi. Siapa yang sudi join saya untuk renung gambar lukisan Allah di waktu pagi pukul 6.55. Saya jumpa anda insya-Allah. Bye. Share ya, tolong share ya. Okey, bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, apa tu sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga apa tu masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.